Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, kesembilan daripada mabadi yang 10. Mabadi itu maknanya pembukaan ataupun permulaan tiap-tiap mata pelajaran. Mesti ada mabadi, tak kira sama ada ilmu yang bersangkut dengan dunia mahupun ilmu yang bersangkut dengan akhirat. Maknanya tiap-tiap ilmu yang kita nak pelajari mesti ada mabadi yang 10 perkara. Jadi mabadi itu maknanya ialah siri pembukaan ataupun permulaan kita nak belajar satu-satu ilmu tu. Mesti kita tahu mabadinya yang 10 perkara. Kita dah habis menghuraikan 8 mabadi. Kita masuk lagi pada hari malam ni yang ke-9, kelebihannya. Kalau dalam Arab dia kata fadluhu, wa fadluhu. Fadlu tu maksudnya kelebihan satu-satu ilmu yang kita nak pelajari, dia mesti ada kelebihan. Masing-masing ilmu masing-masing ada kelebihan. Kalau ilmu fiqh, kelebihannya dapat membetulkan ibadat. Kalau ilmu tasawuf, kelebihannya dapat kita masukkan sifat-sifat mahmudah dalam hati dan mengeluarkan sifat mazmumah daripada hati. Adapun ilmu tauhid ni, apa kelebihannya? Iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu. Maknanya tuan-tuan, ilmu tauhid ni dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jangan banding dengan ilmu dunia lah. Bandingkan dengan ilmu akhirat, fiqahnya, tasawufnya. Maka
ilmu tauhid ni adalah semulia-mulia ilmu. Kalau kita nak bandingkan dengan fiqh, kalau kita nak bandingkan dengan ilmu tasawuf, lepas tu dia kata semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Mana nasnya? Kenapa kita kata ilmu tauhid ni semulia-mulia ilmu, setinggi-tinggi ilmu? Kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ada nas daripada Nabi, daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kata tu? Nabi kata innallaha ta'ala lam yafrid syai'an afdala minat tauhid was-salati walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun. Tengok ya. Apa maknanya tuan-tuan? Tapi dalam ni dia ada sikit pembetulan. Bukan pembetulan, dia tertinggal. Jadi kena tambah lah. Tengok terjemah dia. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yafrid syai'an, tiada memfardukan Allah Ta'ala akan sesuatu. Allah tidak akan memfardukan sesuatu itu afdalu minat tauhid, lebih afdal daripada tauhid, wassalah, dan sembahyang. Tengok kalau ikut terjemahannya, cuba tengok terjemahan dia. Artinya setunya tu kita boleh letak sesungguhnya Allah, tapi dalam terjemahan tu dia letak Tuhan. Jadi nak kena, bukan saya kata salah dak lah, tapi hadis Nabi kata innallah. Jadi letaklah terang-terang sesungguhnya Allah. Sebab dalam Nabi kata innallah, sesungguhnya Allah. Letak tu sesungguhnya Allah. Tuhan, dia kata sesungguhnya Allah, ataupun sesungguhnya Allah Tuhan. Tidak memfardukan, Allah Ta'ala ni tak memfardukan, mana tidak mewajibkan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Sebab tu dia kata lam yafrid, tiada memfardu Allah Ta'ala tu syai'an, sesuatu apa saja pun lah Allah Ta'ala akan takkan fardukan afdalu, lebih afdal minat tauhid, lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang. Lepas tu daripada mengesakan Tuhan itu tauhid, minat tauhidi wassalah. Sebab tu tambah sikit tu. Tambah mana? Tambah tan sini. Saya bacakan sesungguhnya Allah tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Allah dan sembahyang. Kat situ. Sebab dia perkataan wassalah, ada solah kat situ tu solah. Jadi tuan kitab ni kan dia terjemah, dia ikut rambang macam tu. Tak apalah, kita ikut, jangan ikut rambang lah, kita ikut satu. Jadi maknanya Allah Ta'ala tu lebih memberatkan, lebih memfardukan kepada kita ni ialah mengesakan Tuhan, mengesakan Allah. Tauhid tu lah tauhid, minat tauhid. Tauhid tu maksudnya mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana itu yang terlebih afdal, itu yang terlebih fardu daripada yang lain-lain. Dan solah dan sembahyang. Jadi tauhid dulu, mengesakan Allah dulu.
Lepas tu barulah solat. Maksudnya barulah ibadat-ibadat yang lain. Tengok ya. Nabi kata lagi, walau kana syai'un afdalu minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun. Kalaulah ada sesuatu, letak macam tu. Kalaulah ada sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid, nescaya Allah Ta'ala memfardukan di atas malaikat itu, di atas malaikat minhum, setengah daripada malaikat itu raki'un. Maknanya kenapa Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala memfardukan ke atas malaikat, setengah daripada malaikat itu rukuk, setengah daripadanya pula sujud. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala tak macam tu? Kerana rukuk sujud malaikat tu ialah kerana mereka mentauhidkan Allah. Sebab itulah berlaku perbuatan mereka. Ada yang rukuk sampai bila-bila, ada yang sujud sampai bila-bila. Tuan-tuan tahu tak, malaikat ni, tuan-tuan, malaikat ni yang sujud daripada malaikat tu dijadikan oleh Allah, dia tetap sujud je. Ataupun ada malaikat yang Allah tak jadikan dia sujud aja, dia rukuk aja. Ada yang iktidal aja, ada yang berdiri saja. Tak rukuk. Kalau yang berdiri, dia tak rukuk-rukuk. Dia duduk, dia berdiri je. Bila masanya, tuan-tuan, malaikat ni berhenti daripada, kalau yang sujud berhenti daripada sujudnya, kalau yang rukuk berhenti daripada rukuknya, kalau yang iktidal berhenti daripada iktidalnya, kalau yang berdiri betul berhenti daripada berdiri betulnya. Bila, tuan-tuan? Bila berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila Nabi naik, tuan-tuan sekalian, sampai ke langit pertama, naik langit yang kedua, naik Rasulullah langit ketiga. Masa itulah para malaikat menyambut kedatangan Rasulullah. Sambut semua tuan-tuan. Malaikat semua berhenti. Kenapa tu? Kerana membesarkan, menghormati Nabi kita. Jadi hadis ni kan, tuan-tuan, nak menunjukkan kelebihan, kemuliaan ilmu tauhid. Sebab itulah malaikat ni sujud, rukuk. Kenapa? Sebab nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat ni lain daripada kita. Malaikat ni, tuan-tuan, dia tak belajar sifat 20, sebab dia dah kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada malaikat ni yang sudah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu lagi lah nak mengenal Allah macam kita ni kena ngaji sifat 20. Jadi maknanya, tuan-tuan, kan, maknanya tauhid ni bukan kata malaikat, bukan kata manusia, bahkan banyak makhluk Allah, dia kena mengesakan Allah. Macam tu. Jadi ini nas lah, dalil lah. Kenapa ilmu tauhid ni lebih afdal, lebih mulia, lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain. Sebab itulah ni kata, dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripada tauhid, kalaulah ada ilmu lain yang lebih afdal pada tauhid, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikatnya. Padahal setengah daripada malaikat itu ada yang rukuk dan selama-lamanya, dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Jadi nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan tauhid itulah lebih afdal daripada ilmu-ilmu yang lain. Baik. Dan juga kata dia, kata tuan kitab ni,
Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya, dia kata, dan juga kerana ilmu tauhid ni jadi asal, jadi punca bagi segala ilmu-ilmu yang lain. Dengan makna tuan-tuan sekalian, fiqh, punca ilmu fiqh tu daripada tauhid juga. Tasawuf, punca tasawuf tu daripada ilmu tauhid juga. Bahkan ilmu-ilmu yang lain pun berpunca daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni berpunca daripada ilmu tauhid. Sebab bila kita dah kenal Allah kan, maka kita diperintahkan untuk melakukan ibadat. Jadi nak buat ibadat kena ikut aturan-aturan ibadat. Jadi aturan ibadat tu ada dalam kitab fiqh. Dan kita kena bentuk akhlak kita pula. Bila kita dah buat ibadat, maka kita kena bentuk pula peribadi kita. Jadi peribadi kita tu kena belajar pula ilmu tasawuf. Jadi tiga-tiga tu ilmu tauhid lah puncanya tuan-tuan sekalian. Barulah adanya ilmu fiqh, barulah datangnya ilmu tasawuf tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi sebab tu dia kata ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain. Bahkan bukan kata ilmu agama ni, ilmu dunia tu pun datang daripada mentauhidkan Allah tuan-tuan sekalian. Baik. Yang kata ilmu lain yang wajib diketahui, dan lagi kerana mulia maudhu'nya. Kita bicara lagi pula kan ilmu tauhid ni lebih mulia daripada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa tu? Kerana mulia maudhu'nya. Maudhu' tu maksudnya tempat perbahasan kita ni, tempat bicara tauhid ni berkenaan dengan apa? Iaitu zat Tuhan dan Rasul. Kita dalam tauhid ini kita bicara dua je. Zat Tuhan. Zat Tuhan tu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan sifat-sifatnya yang ada pada Tuhan. Pada zat Tuhan tu, bila sebut zat, maka zat tu lazimnya bersifat. Dan bila Allah Ta'ala kata dia tu adalah zat, maka lazimlah dia tu bersifat. Macam kita lah, kita ni adalah zat. Bila kita adalah zat, maka kita adalah bersifat. Tapi bezanya kita ni apa? Kita ni zat yang kena jadi. Walaupun bersifat, tapi sifat kita tu tak tetap. Sebab sifat kita tu berubah-ubah. Tapi Allah Ta'ala zat dia tak kena jadi. Zat dia tu wajibal wujud. Lepas tu pula zat dia pula yang bersifat tu, sifat dia tetap tak berubah-ubah. Tu bezanya. Baik. Dan Rasul. Jadi zat Rasul. Jadi kena bicara lah pula. Sebab Rasul tu pun adalah zat. Maka dia ada sifat yang kita nak kenal Rasul. Jadi bicara kita ni zat Allah tentang sifat-sifat dia, zat Rasul tentang sifat-sifat dia. Jadi kan dua zat ni, zat Tuhan kita tu mulia, zat Rasul pun mulia. Maka jadi menjadikan ilmu tauhid itu mulia daripada yang lain. Sebab apa? Sebab bicara dalam tauhid ni bicara dua zat yang mulia. Jadilah ia semulia-mulia ilmu. Jadilah ilmu tauhid itu semulia-mulia ilmu. Kenapa tadi? Kerana bicara kita tentang zat Allah dan sifatnya, tentang zat Rasul dan sifatnya. Baik. Kemudian kata dia ke-10, kesudahan ilmu ini. Apa akhirnya ilmu ni? Tuan-tuan sekalian, ini yang paling penting ni. Apa akhirnya bila kita belajar ilmu ni? Apa sudahnya kita ni? Baik.
Dia kata iaitu bila kita dah faham ilmu ni tuan-tuan, dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah dan dengan yang batil. Maknanya tuan-tuan ya, kalau kita ngaji ilmu tauhid ini betul-betul, tuan-tuan sekalian faham, maka kita bolehlah membezakan mana akidah yang sebenar, mana akidah yang salah. Sebab tu hari ni minta maaf saya berkata, minta ampun saya bercakap tuan-tuan sekalian. Kenapa hari ni orang mudah sangat ikut Wahabi, orang mudah sangat ikut Syiah? Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana mereka tak ada ilmu tauhid. Sebab itulah mereka senang sangat nak jadi Wahabinya, nak jadi Syiahnya. Sedangkan tuan-tuan sekalian, kalau dia faham ilmu tauhid cara kita ni betul-betul, dia takkan ikut Wahabi. Kenapa? Sebab dalam akidah Wahabi itu ada yang bercanggah dengan pandangan atau pegangan Rasulullah dan pegangan para sahabat, juga pegangan tabi'in. Banyak salahnya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang Wahabi itu dia pegang ada banyak benda yang salah dia pegang. Sebab tu jadi macam tu. Sebab tu jadi macam tu tuan-tuan. Jaga ni. Di kampung Banjar ni ada sekolah kafar tak? Tak ada tak sekolah kafar? Kampung Banjar ni ada tak sekolah kafar? Ada? Ada. Kalau ada sekolah kafar tuan-tuan saya nak minta, ada tak ustaz kafar dalam ni? Ustaz yang mengajar kafar tu ada tak? Tak ada. Saya ada mengajar kafar? Berapa? Guru ganti. Tapi mengajar kafar jugalah. Baiklah, tak apalah. Saya tak bukan nak kata apa-apa. Okey, buku ni tuan-tuan, ni buku kafar kan ni? Buku panduan penghayatan cara hidup Islam. Ini Jakim buat ni. Buku ni. Nampak tak buku ni? Nampak tak? Cukup Abang nampak tak? Cukup Abang kat situ Nampak tak? Nampak tak? Ini buku ni. Buku ni. Buku panduan penghayatan cara Islam. Dalam ni tuan-tuan, yang sebab itulah saya kata, ini saya diberitahu. Jadi tuan-tuan ya, saya tak tahu muka surat berapa lah. Tapi dalam ni tengok ya, dia tanya, ini buku ni kalau ustaz tu mengajar tanpa selidik, jadi membawakan anak kita salah pegangan dia. Anak-anak ni tuan-tuan, kalau umurnya 11 tahun, 10 tahun, 12 tahun, kalau dia dah pegang yang tu, dia nak buang senang tak? Susah. Jadi kan soalan dia gini, dalam buku ni isi kandungan dia, dia kata, apakah hukum bagi orang yang meninggalkan solat? Soalan. Lepas tu dia sediakan jawapan. Jawapannya berdosa besar serta kafir. Betul ke? Meninggalkan sembahyang tu kafir, betul ke? Berdosa besar dengan kafir sama ke tak? Berdosa besar dengan kafir, hukum yang berbeza ke hukum yang sama? Beza. Kalau macam tu, meninggalkan sembahyang ni kafir ke dosa besar? Tu dia kata kafir ni. Sebab tu lah saya 3 hari tuan-tuan dengan guru kafar ni, suara serak ni, 3 hari serak suara saya tuan. Cakap dari pukul 8.30 sampai 11.30, 8.30 pagi sampai 11.30 malam. Baru balik semalam pada Ipoh tuan-tuan. Jadi saya nampak buku ni tuan-tuan, terus saya tandakan. Baik, jagalah. Ni jangan ajar kafar ni, ingat. Bukan semua buku kafar tu betul. Sebab apa tu? Sebab dipengaruhi di dalamnya pengaruh Wahabi tuan-tuan sekalian. Kalau dia nak kata kafir, boleh. Tapi bukan itu soalannya.
Soalannya ialah apakah hukumnya orang menolak hukum wajib sembahyang baru jatuh kafir? Itu soalannya. Tapi kalau soalannya apa hukum orang meninggalkan solat? Hukumnya berdosa besar, bukan kafir. Kalau kafir tuan-tuan kena berlambat orang tolak intan kafir tuan-tuan. Kalau kafir meninggalkan solat ni, kampung Banjar ni pun banyak. Mana? Tu minta maaf lah. Ya, kalau kata kafir lah meninggalkan sembahyang tu kafir lah tuan-tuan. Cik Hulami, orang kampung Banjar ni banyak dah tinggalkan sembahyang. Tak berani kata. Tempat lain berlambak tuan-tuan. Berlambak tak sembahyang tu. Tak saya tuan-tuan ya, cuba tengok kat kedai makan dekat Bandar Teluk Intan tu ataupun kat sini tengok kan. Orang azan dia sibuk tak nak pergi sembahyang? Dia sibuk tak? Tengok, kita tengok. Kalau macam saya boleh buat sebab saya musafir. Bila saya musafir, saya boleh jamak takhir. Tengok, tak sembahyang pun dia. Dah masuk isyak pun tak pergi sembahyang lagi. Tu tanda tak sembahyang lah tu. Jaga baik-baik. Sebab tu guru kafar ni tolong, saya dah bagi tahu dah kepada orang yang pegang bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam, Jaib. Saya dah bagi tahu dia, Ustaz tengok tak buku kafar ni? Tengok tak? Kalau Ustaz tak tengok, tengok balik semula. Dia kata kita nak kena ni semula lah gitulah. Okey dah, tak apalah, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Maksudnya bila saya kata ini salah, bicarakan tang mana salah dia. Macam tu. Jadi kalau panggil saya, sia-sia lah kau tak nak ikut. Sebab saya memang hukum tu salah pun. Sebenarnya dengan pandangan macam tu pandangan ekstrim tu, ISIS berpandangan macam ni ya. Kita nak ke anak kita jadi ISIS? ISIS yang ada sosma tu macam tu lah Ustaz. Macam tu lah. Kerja kerajaan pun kafir. Habis semua kafir tuan-tuan. Mana boleh hukum macam tu? Tak boleh. Jaga baik-baik. Jaga baik. Jadi kan bila kita ngaji ilmu tauhid cara macam ni tuan-tuan, maka kita boleh bezalah mana akidah yang salah, mana akidah yang betul. Nanti kita tengok macam mana nak bezakan akidah-akidah ni. Lepas kita ngaji kitab ni tuan-tuan, boleh beza tak mana salah, mana betul? Kalau tak boleh beza lagi, tak boleh berhenti ngaji lagi. Kalau tak boleh beza lagi lah mana salah, mana betul, mana hak, mana yang batil, maka tuan-tuan tak boleh berhenti ngaji lagi. Kena ngaji lagi, kena ngaji lagi. Sampailah tuan-tuan boleh beza. Boleh beza tak? Oh ini hak, ambil. Yang ni batil, tinggalkan. Oh ini salah, tinggalkan. Oh ini betul, ambil. Macam tu. Tu faedah kita ngaji tuan-tuan sekalian. Bukan kita ngaji ni kan kita nak jadi halwa telinga, tak. Nak bagi tuan-tuan ilmu yang boleh sampai ke akhirat. Baik, habis. Itu 10 perkara yang bersangkut dengan mabadi yang 10 perkara. Habis dah. Baik, sama ada faham tak faham, yang tu saya tak tahu. Sama ada boleh terima atau tak boleh terima, wallahu alam. Baik, kita masuk pula kenyataan yang pertama. Kenyataan yang pertama dalam kitab Risalah Tauhid. Tengok ya. Kata dia, kenyataan yang pertama, hukum akal. Tuan mana-mana kitab tauhid pun, umpamanya kitab Faridatul Faraid, umpamanya kitab Matan Ummul Barahin, dan kitab-kitab yang lain, sebelum membicarakan sifat-sifat Tuhan tu, dia akan bicara dulu hukum akal. Kenapa tuan-tuan? Kerana akal ni Allah bagi pada kita, kerja dia nak menimbang, kerja dia nak menilai, nak mengenal Allah Ta'ala tu banyak pakai akal. Jadi kita kena tahulah hukum akal.
Baik, sebelum saya bahaskan hukum akal pada malam ni tuan-tuan ya. Nak tanya dulu tuan-tuan, apa makna hukum? Ni ni bicara hukum akal ni. Tapi nak kena tanya dululah. Apa makna hukum? Kita selalu sebut hukum. Tapi tuan-tuan, sedih sekali lah kalau kita tak tahu apa makna hukum. Baik. Hukum apa makna? Tak ingat? Hukum, makna hukum tu apa? Definisi hukum tu apa? Mengambil dan menafikan sesuatu. Itu yang Melayunya. Betul lah tu. Baiklah, tengok ya. Saya gunakan hari ni, saya memanfaatkan papan putih ni tuan-tuan ya. Ini nak tulis macam mana ni? Boleh? Ya ke? Baik. Bila kata hukum, makna hukum tu hukum tuan-tuan sekalian, makna hukum tu ialah isbatu syai'in au nafyuhu. Ini makna hukum. Ini hukum. Isbatu syai'in au nafyuhu. Maksudnya apa tuan-tuan? Menyabitkan sesuatu. Nak tulis Rumi ke tulis Jawi ni? Jawi boleh? Ada yang tak boleh? Ada yang tak boleh Jawi? Ada yang baca Jawi tak pandai? Tak, bukan satu kekurangan nak. Sebab ada yang tak boleh baca. Kita kena hormat juga. Yang tak boleh baca Jawi pun kena hormat juga kan. Sebab dia ngaji juga. Boleh ya? Okey. Isbatu syai'in maksud dia menyabitkan sesuatu. Menyabitkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Ini makna hukum. Ini makna hukum. Menyabitkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu, sesuatu. Okey. Jadi maknanya hukum tu sabitkan hukum. Contohnya sabitkan wajib solat, ataupun menafikan wajib solat. Itu makna hukum. Ini hukum sini ni umum. Hukum kat sini ni hukum yang umum. Maksudnya umum tu tak kira hukum agama ke ataupun hukum dunia ke, tak kira. Asalkan makna hukum inilah isbatu syai'in au nafyuhu. Menyabitkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Bila ini makna hukum, menyabitkan sesuatu atau menafikan sesuatu, maka terbahagilah hukum tu kepada 3. Jadilah hukum tu kepada 3. Kenapa tuan-tuan ya? Tengok ya. Apa hukum yang 3 tu? Hukum yang 3 tu satu, dinamakan hukum syarak. Hukum syarak. Hukum syarak tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kadang-kadang yang menyabitkan sesuatu itu atau menafikan sesuatu tu terkadang-kadang syarak. Baik, satu. Ini yang pertama hukum syarak. Yang kedua hukum akal. Yang kedua hukum akal. Pasal apa kena yang kedua hukum akal? Kerana terkadang-kadang yang menyabitkan sesuatu ataupun yang menafikan sesuatu akal. Akal yang menyabitkan sesuatu. Akal fikir, akal dipikir itu disabitkan hukum. Sama ada ya ataupun tidak. Akal kita. Contohnya seperti menyabitkan ada Allah, ada Tuhan, dengan menafikan tiada Tuhan. Akal kita juga.
Okey. Dan yang ketiganya ialah hukum adat. Ni kan hukum adat. Hukum adat ni hukum kebiasaan. Kadang-kadang yang menyabitkan tu atau menafikan tu adat. Seperti tuan-tuan sekalian, makan nasi kenyang, makan nasi kenyang, tak makan lapar. Jadi itu adat tu. Pasal apa kata adat? Sebab terkadang-kadang ada orang makan tapi tak kenyang. Sebab itulah namanya adat. Jadi ketiga hukum ni tuan-tuan, tiga hukum ni, hukum adat, hukum akal dan hukum syarak, kita tak boleh lepas daripadanya. Maksudnya tuan-tuan, bila sebut hukum ni, hukum syarak, hukum akal, hukum adat, kita tak boleh lari daripada tiga hukum ni. Kalau kita duduk masih dalam dunia, inilah hukum yang berlaku di dalam kehidupan. Tak ada satu pun yang boleh lari daripada ni. Siapa boleh lari daripada hukum syarak? Tak ada. Siapa boleh lari daripada hukum akal? Tak ada. Siapa boleh lari daripada hukum adat? Tak ada. Semua kita lakukan tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itulah kita kena tahu apa makna hukum syarak, apa makna hukum akal dan apa makna hukum adat. Kena tahulah. Mana garis panduan dia hukum syarak, mana garis panduan dia hukum akal, dan mana garis panduan dia hukum adat. Nak kita bezakan. Kenapa tuan-tuan? Kerana terkadang-kadang bahayanya bila orang tak tahu beza hukum akal hukum adat, dah bercampur gaul. Kadang-kadang boleh jatuh kepada kekufuran sebab tak tahu hukum adat dengan hukum akal. Kadang-kadang jadi fasik, kadang-kadang boleh jadi kufur. Baik. Ni nak guna papan putih ni lah ni. Ini setakat ni mula ni. Tapi insya-Allah ni nak baca ni, nak cerita dekat papan putih ni tuan-tuan ya. Okey, baik. Kata dia, hukum akal. Sesungguhnya tiap-tiap seseorang. Tengok ni dalam kitab ni dia direct to the point. Dia terus pergi kata macam tu. Kita sesungguhnya tiap-tiap seseorang daripada kita yang mukallaf ni yang hendak mengenal Allah. Sebab mengenal Allah Ta'ala tu wajib. Mengenal Allah Ta'ala tu wajib. Sama ada hadisnya, sama ada ayat Qurannya menyebutkan belajar ataupun mengenal Allah Ta'ala tu hukumnya wajib. Mana? Ayat Quran ada dah kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada dah ayat Quran? Ada. Fa'lam, ketahuilah olehmu annahu, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ayat Quran tu suruh fa'lam, ketahuilah, kenalilah tiada Tuhan kecuali Allah je. So kenal Tuhan tu. Satu. Dan kalau perkataan mafhum daripada hadis, awwaluddin ma'rifatullah, ini bukan hadis tapi mafhum daripada hadis. Perkataan siapa ni? Perkataan Sayyiduna Ali. Sayyidina Ali kata awwaluddin ma'rifatullah, awal agama tu mengenal Allah. Jadi tuan-tuan, bila kata macam tu, mengenal Allah Ta'ala tu hukumnya wajib. Hendak ke tak nak ke, maka hukumnya wajib. Dalam kitab ni kata seseorang yang hendak mengenal Allah. Jadi macam lembut sangatlah pula perkataan ni. Padahalnya mengenal Allah Ta'ala ni, kamu nak ke, kamu tak nak ke, wajib tak kenal? Wajib. Yang tak nak kenal hukumnya apa? Berdosa. Sebab mengenal Allah Ta'ala tu wajib, syarak wajibkan. Jadi nak kena kenal lah. Jadi tangga nak kenal Tuhan tu, tangga dia apa tangga dia? Tangga nak kenal Allah dan tangga nak mengetahui sifat-sifat Allah tu dengan akal. Ada akal. Kenapa tuan-tuan ya? Macam ni. Cuba tengok ya. Macam ni ya. Okey.
kalau orang kata gini, orang kata apa susah-susah pakai akal? Anak Quran kan ada, hadis kan ada. Tuan-tuan, saya tanya kepada tuan-tuan, kalau semata-mata Quran, semata-mata hadis, dapat tak kita mengenal Allah tanpa akal? Jangan pandang remeh pada akal tu. Nak pasal apa? Sebab kalau kita baca Quran sahaja, baca hadis sahaja, tapi tak guna akal, tak boleh sampai, tuan-tuan. Sebab itulah ada akal, itulah yang kita kena gunakan dia untuk kenal Tuhan tu. Baik. Sama juga dengan sekiranya akal ada, tapi Quran dan hadis tak ada, dapat kenal tak? Tak juga. Jadi maknanya Quran dan hadis dan akal berlazim-laziman. Masuk berlazim-laziman tu bermesti-mestian, berkait-kait. Tak cukup dengan akal saja, mesti kena ada hadis dan Quran. Tak cukup Quran saja, mesti ada akal. Jadi sebab tu dalam kitab ni kata, dalam kata sifat-sifatnya, maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui ia akan hukum akal dan bahagian-bahagiannya, bahagian hukum akal. Dalam hukum akal tu macam hukum syarak kan. Hukum syarak tu ada bahagian-bahagian dia. Ada wajib pada syarak, ada sunat pada syarak, ada makruh pada syarak, ada haram pada syarak. Jadi pada akal pun macam tu juga. Ada nama hukum tu ada pada hukum akal tu. Kerana ia tengok ya. Pasal apa kena mengetahui hukum akal dulu sebelum mengenal Allah Ta'ala tu? Sebelum mengenal Allah Ta'ala dan Rasul tu, kenapa kena belajar hukum akal dulu? Kerana ia hukum akal ni jadi neraca, jadi timbangan bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Jadi tengok, kat sini pun kita dah boleh dah. Kalau tuan-tuan nak tulis. Bila kata dia kata hukum akal tu jadi neraca, jadi timbangan bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Maknanya yang kita diperintah mengenal Allah Ta'ala tu, mengenal zat ke mengenal sifat? Kenapa tak disuruh kita mengenal zat? Kerana mustahil. Mustahil pada akal kita dapat mengenal zat. Kenapa tu? Kerana zat Tuhan tu zat yang qadim dan zat kita ni zat yang baharu. Tak mungkin zat yang baharu dapat mengenal zat Allah Ta'ala yang qadim. Tak boleh. Jadi yang kita nak diperintah kita kenal Tuhan tu, kenal apa? Kenalkan sifat-sifatnya yang ada dalam Quran. Nampak? Mana ada kaitan? Mana kita nak kenal Allah tu ialah kita kenal sifat-sifat Allah yang disebut dalam Quran. Ada sebut dalam Quran tak sifat Allah ni? Adalah. Sebab itulah ulama kata yang 13 pun ambil dalam Quran. Yang 20 pun kembang dalam Quran. Contohnya, innallaha sami'ul alim. Sami' nama bagi zat yang bersifat dengan pendengar. Sami'. Kalau basir, zat nama bagi zat yang bersifat dengan basar, melihat, pelihat. Jadi itu yang ulama kaji tu. Sebab itulah tuan-tuan, minta maaf saya cakap, minta ampun saya berkata, tuan-tuan sekalian, orang yang menafikan sifat, orang yang mengatakan Nabi tak ajar sifat 20, maka hukumnya salah. Ayat Quran ni tuan-tuan turun pada siapa? Sifat 20 ni adakah ambil daripada kitab-kitab lain? Bukan ambil dalam Quran ke?
Ambil dalam Quran lah. Sebab tu lahirnya sifat-sifat yang ulama sebut ni, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu anak muridan, sampai kaunuhu mutakaliman tu semuanya ambil daripada Al-Quran dan hadis. Tak ada satu pun tuan-tuan sekalian anak sifat Allah dan sifat 20 tu anak atas fikiran ulama, tak ada. Sebab itulah salahnya kalau kita kata anak ulama punya pemikiran ni bukan Quran, bukan hadis, Nabi tak ajar macam ni. Siapa kata Nabi tak ajar? Cumanya tuan-tuan, Nabi tak susunlah anak daripada lepas wujud qidam. Nabi tak ajarlah macam tu. Tapi secara overall, secara umum, Nabi sebut tak Sami'un Basirun, sebut tak? Sebab Nabi sendiri baca ayat tu, innallaha sami'un alim, innallaha ghafurur rahim. Tu Nabi sebut, Nabi yang baca. Janganlah katalah, oh Nabi tak ajar sifat 20 ni, mu tak reti. Hang tak reti sebab Tuhan kata gitu. Jaga baik-baik. Sifat 20 ni tuan-tuan, Nabi ajar. Tapi Nabi ajar tidaklah seperti kita susun satu-satu. Kenapa? Sebab sahabat dulu tuan-tuan cerdik. Sekali cakap ingat dah. Kita 80 kali sebut tak ingat lagi. Allahu Akbar. Minta maaf banjur, minta maaf banyak-banyak kita kan. 80 kali ustaz tu ngajar, tak ingat-ingat. Buktinya apa dia zat? Tak ingat. Tu dia bukti dah ada, yang bukti ada. Apa sifat? Ya punya. Saya 3 hari kat guru kafar tuan-tuan ya. 3 hari ni Tok Imam ni. Ni yang datang daurah tu semua ustaz-ustaz. Tak ada yang bukan ada apa? Bukan ada orang biasa, tak, semua ustaz-ustaz. Tapi seronok ustaz kami saya. Kenapa? Soalan langsung tak ada. Saya seorangnya cakap, tak ada soalan langsung. Maknanya, tuan-tuan, kalau tak ada soalan, boleh jadi faham, betul-betul faham sampai tak ada soalan, atau langsung tak faham. Sebab tu tak ada soalan. Yang mana satu wallahu alam. Saya tak tahu baik. Jadi makna sini tuan-tuan ya. Jadi kena tahu lebih dahulu hukum akal dan bahagian-bahagian dia. Sebab hukum akal tu jadi neraca. Nak mengenal sifat Tuhan kita tu, sifat Allah tu, kita nak kenal Tuhan ialah dengan mengenali sifat-sifat yang ada pada dia. Sekalipun katanya permulaan wajib atas tiap mukallaf tu mengenal Tuhan, kan awwaluddin ma'rifatullah. Itu kata Sayyidina Ali. Kata Imam Ghazali tuan-tuan ya. Kalau ambil perkataan ni tuan-tuan, kalau ambil perkataan Imam Ghazali ni ya, ataupun kalau ambil perkataan Sayyidina Ali tu, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu mengenal Allah ya. Kita ambil yang tu dulu ya. Lepas tu kita ambil perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ada setengah dia tak kata ba'da, dia kata la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Itu kata Imam Ghazali ya. Imam Ghazali kata tidak sah ibadat melainkan dengan mengenal Allah, mengenal Tuhan yang kita sembah. Bi ma'rifatil ma'bud, dengan mengenal Tuhan yang kita sembah. Ma'bud tu Tuhan yang disembah. Apa yang kita sembah, kenal dulu. Kalau perkataan macam ni Tuan Imam ya, minta maaf ya cakap, agak-agak tuan-tuan, masyarakat kita umat Islam di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita kata pada anak kita ke, isteri kita ke, kita ajar sembahyang dulu ke, kita ajar tauhid dulu? Ya.
Macam mana tuan-tuan? Kalau amajukan masyarakat kita ni, masyarakat Islam kita ni, anak kita tu kita ajar semayang dulu ke kita ajar tauhid dulu? Kebanyakannya semua ajar semayang dulu. Sedangkan kenapa Sayyidina Ali kata awwaluddin ma'rifatullah? Kenapa Imam Ghazali kata la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud? Tidak sah ibadat melainkan dengan mengenal Tuhan yang disembah. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita suruh semayang, anak kita pun semayang lah, tunggang tonggek, dia kenal Tuhan ke tak? Kalau tak kenal tuan-tuan ya, sia-sia dak solat dia. Kita tak berani kata macam tu. Tapi kan tuan-tuan ya, ada dalam satu hadis, tapi saya tak ingat matan hadis tu, cuma saya ingat beberapa patah perkataan. Hadis yang diriwayatkan daripada Jundab Ibn Samarah. Ni sahabat Nabi ni tuan-tuan ya. Jundab kata masa kami kecil-kecil dulu, ta'allamnal iman qabla ta'allamnal Quran. Ini kata Jundab, sahabat kata, kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Quran. Maknanya kita belajar tauhid dulu, lepas tu baru ajar anak-anak kita baca Quran. Sekarang ni anak di Malaysia ni ajar tauhid dulu ke ajar Quran dulu? Salah ke betul? Baca Quran tu kalau tak kenal Tuhan tak ada manfaat. Sembahyang kita tu kalau tak kenal Tuhan tak ada manfaat. Puasa kita tu kalau kita tak kenal Tuhan tak sah tuan-tuan sekalian. Tak sah dengan makna kata Imam Ghazali tu la tasihu bermakna la taqbalus solat, la taqbalul ibadah. Tidak terima solat, tidak terima ibadat tu melainkan dengan kita kenal Tuhan dulu tuan-tuan, baru terima. So jadi sekarang ni tuan-tuan, kita nak patah balik macam mana? Panggillah anak kita, jangan kita seorang je pergi surau masjid. Panggil anak kita, duduklah ngaji. Panggil isteri kita sama, duduklah ngaji ni. Ajar dia. Kalau kita tak boleh nak mengajar, cari ustaz untuk mengajar dia. Macam tu. Panggil ustazah nak ngajar isteri kita tu. Panggil macam tu tuan-tuan. Tapi panggil yang betul-betul ada ilmu tauhid ni lah. Sebab sama kita sekarang ni nak cari yang betul-betul tu susah tuan-tuan sekalian. Nak cari yang bersungguh-sungguh nak mengajar tu susah. Sama kita ni susah tuan-tuan sekalian. Jaga tu. Itu yang maksudnya yang kata awaluddin ma'rifatullah la tasil ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud tu. Yang tu kena buat tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu saya sebut jangan main-main waktu ngaji tauhid. Jangan main-main, fokus. Jangan lupa-lupa. Dia sebut apa makna zat, ingat sampai kiamat. Apa makna sifat, ingat sampai kiamat. Ini tanya minggu ni, bulan ni bagi tahu, bulan depan dah lupa dah. Tu yang payahnya. Minta maaf lah, saya bukan nak main-main tuan-tuan. Saya datang sini bukan saja seronok-seronok nak duduk kampung Banjar ni, tak. Saya datang sini bertugas. Itu tanggungjawab saya tuan-tuan. Bila saya dah ngaji lama, Tok Guru kata, mu pergi ngajar. Mu pergi ngajar. Yang tu sebab saya mengajar tuan-tuan. Kalau tidak, tak ada lah. Baik. Jaga. Okey. Kemudian kata dia, walaupun awal-awal yang diwajibkan ke atas mukallaf tu ialah mengenal Tuhan, tetapi permulaan wajib untuk mengenal sifat-sifat Tuhan tu ialah mengetahui hukum-hukum akal. Jadi maknanya hukum akal ni menjadi tangga untuk kita mengenal sifat Allah.
Bila kita kenal sifat Allah, baru dinamakan kita tu mengenal Allah. Selagi mana kita tak mengenal sifat Allah, maka selagi itulah tak dinamakan kita mengenal. Tu kena tahu, kena faham elok-elok tu. Okey. Dan benda ni pula tuan-tuan ya, yang kita sebut ni ini benda ni kena ingat, kena faham betul-betul. Kenapa wajibnya mesti kena ngaji hukum akal tu? Sebab tangga dia. Sebab nak sampai kepada kenal Tuhan tu mesti kena pakai akal dulu. Kalau tak boleh. Baik. Okey. Ada soalan ke? Ada pertanyaan ke? Ada bangkangan ke? Taklah, kalau ada tak apalah, saya bukan pandai pun. Bukan pandai pun. Kalau ada pendapat lain yang lebih baik, silakan. Okey. Kemudian kata dia, habis kata, itu hukum akal. Maknanya nak cerita kenapa hukum akal tu kena ngaji juga, kena kenal juga. Baik. Kemudian kata dia, pengertian hukum akal. Di sini tajuk ni pengertian hukum akal. Dalam pengertian hukum akal ni, kita boleh beza dah. Mana hukum akal, mana hukum syarak, mana hukum adat. Ni di satu rangkap ni, satu perenggan ni, pengertian hukum akal. Bila kita baca, nampak je berapa baris tu. Berapa baris Cik Omar, berapa baris tu? 1, 2, 3, 4, 4,5. Tak sampai 4,5 kan? Sikit je kan? Tapi sikit ni tuan-tuan, walaupun sikit perkataan dia, kalau dibicarakan, kalau disyarahkan, maka ketiga-tiga hukum tu ada dalam ni. Hukum syarak pun ada, hukum akal pun ada, hukum adat pun ada dalam ni. Hukum adat pun ada dalam ni tuan-tuan sekalian. Baik, tengok ya. Tu jangan lepas tu, saya nak guna yang ni. Jangan lepas pandang tu, jangan terlepas pandang. Kena sungguh-sungguh. Saya tuan-tuan pengangai saya tak suka mengajar main-main, gelak-gelak, ataupun yang mendengar tak fokus. Saya tak suka macam tu, saya tak nak. Sebab kita nak pergi akhirat ni, nak pergi ke dunia, nak pergi ke alam satu lagi ni. Sebab alam satu lagi tu tuan-tuan, kau tak ada ilmu ni, Allah, tak selamatlah tuan-tuan, tak selamatlah. Kau tak ada ilmu ni, nak pergi ke sana tak selamat. Walaupun yang tak ada kitab, tak ada tulis itu, tapi fahamkan, dengar dan fahamkan betul-betul, sampai tuan-tuan boleh jawab. Orang tanya apa hukum akal, jawab. Apa hukum syarak, jawab. Apa hukum adat, jawab. Sampai macam tu. Kalau tak boleh macam tu Cik Khairul, tak boleh berhenti ngaji. Cik Mano, kalau tak boleh sampai macam tu, tak boleh berhenti ngaji. Berhenti meniaga boleh, berhenti ngaji tak boleh. Faham betul-betul. Okey. Hukum akal itu ialah menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu perkara yang lain, atau menafikan sesuatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicoba pada menetapkan satu perkara itu. Tengok ya. Hukum akal tu tuan-tuan ialah hukum nak menetapkan satu. Apa kita nak tetapkan tu? Ada Tuhan. Tu satu ya. Saya bagi contoh. Menetapkan satu perkara tu, ada Tuhan. Kepada satu perkara, ada Tuhan. Satu perkara tu Tuhan, ada Tuhan. Satu ya. Yang ni. Atau menafikan satu perkara. Kita nak nafikan lemah Tuhan. Mana Tuhan tu tak lemah. Lemah Tuhan tu tak ada. Okey. Nafi tu lemah tu tak ada pada Tuhan. Dan bukan lain itu, dengan tidak berkehendak kepada dicoba. Tak berkehendak kepada, kalau kata dicoba ni mungkin tak faham. Tak berhajat kepada eksperimen, tak berhajat kepada uji kaji. Maksudnya kita nak hukum Allah tu ada, ataupun nak kita hukum lemah tu tak ada pada Allah, tak berhajat kepada percobaan, tak berhajat kepada cuba eksperimen, tak berhajat. Akal kita hukum, Allah Tuhan mesti ada. Kalau tak ada Tuhan, macam mana Tuhan nak buat semua? Jadi mana tuan-tuan, akal kita hukum macam tu. Dan
akal kita hukum, bila dia Tuhan, tak boleh lemah. Maksudnya tak ada lemah pada Tuhan. Itu hukum juga tu. Kita nafikan lemah pada Tuhan tu, maka nak kita hukum ada Tuhan, nak kita hukum tak ada lemah pada Tuhan, yang itu tu tak berhajat kepada percobaan. Okey, yang berhajat kepada percobaan tu hukum apa? Yang berhajat kepada coba, berhajat kepada eksperimen, hukum apa? Hukum adat. Sebab itulah hukum adat kata apa? Adat ni tuan-tuan ya, isbatu amrin, isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruri ma'asihati takhalufi wa adami ta'siri ahadihima. Itu hukum adat. Hukum adat tu ialah menyabitkan tambatan antara satu perkara dengan satu perkara, ada ataupun tiada. Satu perkara nak tambah tu sama ada ataupun tiada, dengan berulang kali cuba. Umpamanya tuan-tuan, kita nak menyabitkan kenyang, ada kenyang dengan ada makan. Tengok, ada dengan ada. Ataupun kita nak menyabitkan ada dengan tiada, ada lapar dengan tiada makan, ada dengan tiada. Ataupun kita nak menyabitkan tiada dengan tiada, sepertinya tiada makan, tiada kenyang. Ataupun nak menyabitkan ada dengan tiada, ada makan, tiada lapar. Jadi hukum adat tu nak kata ada makan, ada kenyang, tiada makan, tiada kenyang, itu semua tu nak menyabitkan tu kena berulang kali cuba. Hukum adat. Kena api hangus tak? Ada nak orang kena api tak hangus? Sebab itulah hukum adat ni sah bersalah-salahan. Walaupun tiap-tiap hari kita kena api terbakar, api terbakar, api hangus. Tiba-tiba Nabi Ibrahim masuk dalam api tak hangus. Maknanya hangus tu pada kena api tu dinamakan hukum adat. Contohnya tuan-tuan ya, kita ambil sapu tangan ni, kita ambil lighter ni kering, sapu tangan ni kering, ambil lighter, lighter tu kan, lighter yang api tu bakar, wajib tak terbakar? Mesti terbakar tak? Mesti. Jawablah dengan dua. Kalau pada hukum adat mesti terbakar. Tapi kalau tanya pada akal, wajib terbakar tak? Tak. Pasal apa? Sebab akal kita ni tuan-tuan masih tengok pada kuasa Tuhan. Mampu tak Allah Ta'ala nak bagi tak terbakar? Mampu. Sebab itulah yang dikatakan hukum adat tu sah bersalah-salahan. Boleh, walaupun kita dah berulang kali cuba dah, makan kenyang, tiba-tiba satu hari makan tak kenyang. Ada tak macam tu fahami makan tak kenyang? Tidur tak lena, ada tak? Mandi tak basah, ada tak? Ada tak? Saya pernah berlaku macam tu tak? Tak pernah? Cik Umar pernah berlaku tak Cik Umar? Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Jadi maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, percobaan kita buat ni, sekalipun hari ni makan nasi kenyang, besok makan nasi kenyang, lusa makan kenyang, tiba-tiba ada orang lain makan nasi tak kenyang. Bermakna kenyang makan nasi itu hukumnya apa? Adat sahaja. Bukan pada akal tu, bukan wajib akal tu, bukan mustahil akal tu, adat sahaja. Baik. Itu mana kan? Bersalahan hukum adi, yakni hukum adat. Hukum adat ni kan, dia dah hukum sah bersalah-salahan. Dan tidak tergantung kepada satu perbuatan yang berbuat oleh mukallaf bersalah. Hukum syarak. Hukum syarak ni, tengok ya, hukum syarak tuan-tuan. Hukum syarak ni kan dia bergantung pada siapa? Hukum syarak ni
Ya, saya bacakan definisi hukum syarak ya. Khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bitalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Tengok ya. Hukum syarak itu ialah khitabullah, perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Dengan tuntut suruh ataupun ibahah. Ibahah tu harus ataupun hukum wad'i bagi kedua-duanya. Tengok ya. Bagi kalau macam tu kan tuan-tuan ya. Perintah Allah Ta'ala ni hukum syarak tu. Perintah Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Okey, baik. Khinzir dalam hutan tu, tuan-tuan, apa hukum dia? Khinzir dalam hutan, apa hukum dia? Kenapa mikrofon ni? Bateri nak habis. Tuan-tuan dah. Khinzir dalam hutan tu apa hukum dia? Haram? Harus? Ada hukum tak? Khinzir dalam hutan tu ada hukum tak? Tu ada kata haram, ada kata harus. Cik Umar, macam mana? Tak boleh kata haram. Kalau haram tu hukumnya pada mukallaf tu. Sama juga harus. Tak boleh hukum harus juga. Harus pada syarat, tak boleh hukum harus dah. Sebab tu masalah yang sekarang ya. Okey, khinzir tu adakah dia perbuatan mukallaf? Kalau hukum syarak, baik tengok ya. Tengok. Ini satu benda tuan-tuan ya. Saya tak nak main-main ngajar-ngajar tuan-tuan ni. Bukan nak ngajar main-main ya. Tengok ya. Bila kata hukum syarak, hukum syarak ya. Ini dah bicara lain kan. Hukum syarak tu ialah khitabullahi ta'ala. Ta'ala al-muta'alliqu bi af'ali bi af'ali mukallafina bitolabi awil ibahati ibahati awil wad'i lahuma ini hukum syarak ni. Ini definisi hukum syarak. Khitab tu maksudnya khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bitalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Lahuma. Tengok ya. Saya terjemah satu-satu. Tengok betul-betul ya. Khitabullah. Hukum syarak tu maknanya perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Khitab tu nya perintah dia, suruh dia. Perintah Allah Ta'ala al-muta'alliqu yang bergantung dengan af'al, perbuatan orang yang mukallaf. Sebab tu tuan-tuan ya. Okey ya. Tengok ya. Makna sini ya. Ini kalau saya sebut hukum ni tuan-tuan jangan marah apa-apa tau. Jangan marah ni.
Kadang-kadang ada orang marah ni. Tapi saya berdasar pada ni. Saya berdasar pada takrif ulama buat. Bukan otak saya, bukan fikiran saya tak. Dia kata, pakai warna merah lah, nampak sikit. Pakai warna merah, nampak guys. Jadi perintah Allah Ta'ala yang bergantung, al-muta'alliqu tu maksudnya yang bergantung dengan perbuatan orang yang mukallaf. Maknanya hukum syarak tu dia hanya kena pada orang yang mukallaf. Okey, baik, saya tanya tuan-tuan, nak bagi faham yang ni, nak bagi faham, saya tanya. Okey. Gantai emas bagi budak laki-laki pakai umur 2 tahun, budak tu umur 2 tahun. Bagi budak tu umur 2 tahun bagi pakai rantai emas, haram tak hukum dia? Haram tak? Ya. Tak, kenapa tak? Itu namanya faham. Sebab apa? Hukum syarak ni dia bergantung dengan perbuatan orang yang mukallaf. Budak umur 2 tahun minum arak, dosa tak? Tak. Pasal apa tak? Sebab hukum syarak ni kena pada orang yang mukallaf sahaja. Okey, nak bagi tuan-tuan faham lagi, Okey, nak bagi tuan-tuan faham sangat-sangat lagi. Okey, ada tak ustaz-ustaz kita kata tuan-tuan ya, mengundi tu wajib. Ada tak? Ada tak? Ada. Okey, baik. Kata mengundi tu wajib. Okey, baik ya. Baik, mengundi tu wajib. Fahamnya? Mengundi tu ada orang lain kata mengundi tu wajib. Baik, kita ambil mengundi wajib tu letak kat sini. Okey, ya. Okey, sekarang mengundi umur berapa? 18 atau 21? 21 18? Yang 18 belum kuat kuasa lagi kan? Belum kan? Okeylah, kita ambil yang dah kuat kuasa. Umur 21 tahun. Wajib mengundi tuan-tuan ya. Okey. Kalau kata wajib pada syarat mengundi tu, okey, ada tak orang mukallaf umur dia tak sampai 21, ada tak? Baik, umur berapa dia mukallaf, umur berapa? Umur 15 tahun. Contoh 15 tahun. Maknanya wajib mengundi dah atas 15 tahun ni kalau hukum syarak wajib. Sekarang ni undang-undang negara kita ni 15 tahun ni boleh mengundi tak boleh? Dosa tak? Kenapa tak? Dah hukum syarak. Dah kata wajib syarak. Dah kata mengundi tu wajib syarak, wajib, tak mengundi dosa. Sekarang umur 15 tahun ni dah balik dah ni, dah mukallaf. Maksudnya hukum syarak dah tertimpa atas orang 15 tahun ni. Tapi mengundi tu wajib syarak, dosa tak ada tak pergi mengundi? Tak dosa Ustaz. Habis kalau tak dosa, kenapa kata wajib syarak? Kenapa? Sebab itulah agama jangan dipolitikkan jadi macam ni lah jadinya. Jadi macam ni lah. Kalau ekstrim dengan politik, minta maaf saya cakap pasal saya minta maaf ni. Ekstrim dengan politik sampai langgar hukum Allah Ta'ala ni, tuan-tuan sekalian, dosa tak? Sekarang apa? Kalau nak kata wajib mengundi pun bukan wajib syarak, wajib aridi, bukan wajib syarak. Syarak tak pernah mewajibkan. Kalau kata wajib syarak, tuan-tuan sekalian, umur 21 ni okeylah, tak apalah dia mengundi. Okey, dia dah balik dah. Umur 15 dah balik dah belum? Dah balik ke belum? Dah. Ada yang umur 9 tahun dah balik dah. Sekarang nampak tak?
Okey, baik. Cuba tengok tuan-tuan ya. Minta maaf ya. Kalau ada yang tak suka, saya minta maaf. Tapi saya nak ajak tuan-tuan berfaham ikut takrif definisi. Tu. Janganlah kata wajib. Tapi wajib aridi boleh lah. Wajib syarak tak boleh. Okey tuan-tuan. Baik. Apa tu? Yang bertakluk, yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf, mana perbuatan orang dah sampai umur dah. Okey, arak di kedai tu apa hukum dia? Arak kat kedai tu Intan tu, arak yang cap anjing bodoh ada, cap sauh ada, kan? Okey, apa hukum arak kat kedai tu? Belum jatuh hukum. Kenapa belum jatuh hukum? Tak jatuh hukum lagi. Kenapa tak jatuh hukum? Sebab dia bukan perbuatan orang yang mukallaf. Arak tu kan dalam botol, dalam almari, duk diam senyap aja. Lepas tu orang si A ni ambil arak tu, minum, dia dah mukallaf, baru jatuh haram. Pasal apa jatuh haram? Sebab perbuatan minum tu perbuatan mukallaf, baru jatuh haram. Sebab itulah khinzir dalam hutan tu haram tak? Tak, belum jatuh hukum lagi. Apabila ada orang sembelih, masak rendang tok, anak makan, baru jatuh haram. Boleh faham? Boleh? Tak marah Kemarah kena jual. Baik, tengok. Okey, hukum syarak tu dia terbagi pada ni. Bitolabi, dengan tuntut, dengan suruh. Dengan tuntut ni dia terbahagi kepada berapa sini ya? Tengok macam mana ulama buat kan. Bila kita dengan tuntut ni tuan-tuan ya, ada tuntut, suruh buat. Okey, suruh buat ni terbahagi kepada dua pula. Apa dia? Wajib satu dan sunat satu. Dan suruh tinggal. Suruh buat, suruh tinggal. Suruh tinggal ni berapa pula? Dua pula. Apa dia? Makruh. Jawi campur dengan Rumi ke. Makruh dan haram. Ini suruh tinggal ni. Makruh dan haram. Satu dah berapa ni? Wajib, sunat, makruh, haram. Okey. Apa itu? Awil ibahati. Ibahati tu mana harus. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Ini ibahah. Ini hukum syarak ni. Awil wada'i lahuma. Tengok hukum wada'i. Tuan-tuan ya. Sebelum saya urau hukum wada'i ni ya, saya tanya tuan-tuan ya. Hukum syarak terbagi berapa? 5. Hukum syarak berapa? 5. Semua kata 5. Dalam ni semua ittifaq kata hukum syarak 5. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Yang ini tuan-tuan nak buang mana ni? Nak campak ke Sungai Perak ke ni? Hukum wada'i ni, tuan-tuan, hukum wada'i ni ada apa? Hukum wada'i ni ada 5 pula. Hukum wada'i tu ada 5 pula tuan-tuan. Apa dia? Pertama, sebab. Yang kedua, syarat. Yang ketiga, manik. Manik tu maksudnya benda yang apa ni, benda yang menghalang. 4, sah. Dan yang kelimanya batal. Okey, ini hukum wada'i ni tuan-tuan ya. Hukum wada'i ni hukum yang bersangkut paut dengan yang 5 tadi ni. Sebab tu kan dalam kitab Aqidatun Najin, hukum syarak 5 kali dengan 55, jawapan dia 25. Inilah hukum syarak. Hukum syarak semua 25. Tak pernah dengar Pernah? Tengok ya. Baik. Macam mana nak buat? Okey, macam mana buat? Tiap-tiap satu ni wajib, sunat, sunat, makruh, haram, tuan-tuan sekalian ya, dan harus. 5 ni, tiap-tiap satu hukum ni
wajib, sunat, makruh, haram, harus tuan-tuan sekalian mesti bersangkut dengan 5. Mesti sangkut dengan 5 ni tuan-tuan sekalian. Macam mana sangkut dia? Okey, kita nak hukum wajib tu mesti tak ada sebab wajibnya. Kita nak hukum sesuatu ibadat tu wajib. Okey, sembahyang isyak tu wajib, mesti tak ada sebabnya. Mesti kan? Okey, mesti tak ada syarat wajibnya. Mesti tak ada kalau ada perkara yang menghalang, wajib tak sembahyang? Contohnya, belum masuk waktu lagi, boleh sembahyang tak? Tak boleh. Tengok. Itu sembahyang tu ada tak sahnya? Ada tak batalnya? Jadi maknanya satu hukum wajib kali dengan 5. Satu hukum sunat kali dengan 5. Contohnya sunat ba'diyah isyak. Apa sebab sunat isyak tu ba'diyah isyak tu sunat? Sebab dia apa? Ada syarat tak? Jadi tak payah ulang banyak-banyak. Jadi maknanya kan, tiap-tiap satu yang 5 ni bergantung dengan yang 5 ini tuan-tuan. Sebab itulah hukum syarak sekaliannya 25. Okey. Tak jumpa? Dah lupa. Itulah banyak sangat jual emas. Itulah 6 bulan 7 bulan. Tuan-tuan sekalian. Jadi kan, jadi yang ni semua ni, inilah hukum syarak. Baik, nanti kita bicara pula nanti apakah pengertian akal yang ada pada kita tuan-tuan. Wallahu alam, pengertian akal. Ada soalan? Ya. Pasal kait tadi. Kalau untuk hukum akal ni wajib dia terbakar. Kalau hukum akal tak wajib. Hukum adat wajib terbakar. Kalau hukum akal harus terbakar. Boleh jadi terbakar, boleh jadi tidak. Okey, ada lagi soalan? Tadi kan masalah hukum mengundi kan tuan-tuan saya faham benda ni sebenarnya, tapi saya terpaksa sebutlah. Ya. Saya terpaksa sebut. Sebab apa? Sebab bercanggah sangat dengan takrif definisi hukum syarak tu. Kita wajib aridi ni wajib yang mendatang dengan sebab benda lain. Contohnya wajib aridi Okey, baik. Contoh yang kata wajib aridi tu. Kalau kata mengundi tu wajib. Okey, saya letak wajib aridi. Okey, kalau kita tak mengundi, orang Melayu tak mengundi, orang Islam tak mengundi, maka sebabkan negara kita ni mengamalkan sistem demokrasi, maka tuan-tuan, kita dikerah untuk mengundi. Mana kalau tak mengundi, orang lain akan dapat perintah kita. Lepas tu kita wajib mengundi. Tapi wajib mengundi itu wajib dengan sebab benda lain, bukan dengan sebab syarak. Bukan dengan sebab syarak tak. Okey, lagi satu wajib aridi tuan-tuan Lagi satu wajib aridi. Baik tengok Okey. Merokok apa hukum dia? Makruh. Okey, semua dalam masjid ni ittifaq kata makruh. Tak? Ada pernah yang kata haram Ustaz. Ada juga. Baik okey. Baiklah, tengok Okey, saya nak bagi tuan-tuan faham tengah masalah hukum rokok ni tuan-tuan gini je. Okey, baiklah. Ada tak tuan-tuan ada orang yang tak boleh nak buat kerja lain tanpa merokok? Ada tak? Ada tak? Ada kan? Jadi mana dia terpaksa merokok. Tuan-tuan sekalian, tak merokok tak boleh buat kerja. Maka pada ketika itu hukum merokok pada dia wajib tak? Wajib tak? Contoh ginilah tuan-tuan.
Katalah dia ni kan, macam tuan-tuan saya sebut ulama. Ada satu ulama di Hadramaut, tuan-tuan ya. Dan ulama kat sini, ulama kat Fatani, tuan-tuan ya. Saya sebutnya bukan nak merendahkan nak main ini, nak sebab hukum tu bukan satu hukum. Sebab tu hukum syarak tu kadang-kadang dia boleh berubah. Makan daging khinzir tu okey, haram tak? Haram. Tapi boleh diwajib tak? Bila? Masa darurah. Masa darurah maka hukum makan khinzir tu wajib, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab khinzir je datang punya hari gitu makan. Kau tak makan dosa. Sebab wajib makan. Kan? Okey tuan. Baik itu hukum syarak tu. Dia hukum aridi ni kan. Hukum aridi ni hukum yang mendatang dengan sebab benda lain. Hukum tu asal tak ada, tapi sebabkan dengan sebab benda lain maka hukum tu datang. Macam mana buat hukum aridi tu? Macam mana kita nak sama dengan aridi ni? Contoh apa aridi yang saya selalu sebut, lupa dah hari malam ni. Mati. Okey, mati. Okey, mati tu wajib tak tuan-tuan? Mati tu wajib ke tak? Wajib. Okey, wajib apa? Nak letak wajib apa? Wajib syarak ke? Wajib akal ke? Wajib adat? Mati tu nak letak wajib akal ke? Nak letak wajib adat ke? Ataupun wajib syarak? Adat. Sah bersalah-salahan boleh letak mati. Padahal mati semua. Wajib akal. Kalau wajib akal, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Maksudnya mati itu tak terima pada akal tiadanya. Maksudnya maknanya kalau wajib pada akal gitu, maknanya boleh tak Tuhan buat tak mati? Boleh. Yang ni kalau hukum akal mesti mati semua. Wajib apa? Wajib syarak. Kalau wajib syarak berdosa, Tuhan tak buat orang mati. Itu namanya wajib aridi, wajib yang mendatang dengan sebab perbuatan Allah. Itu wajib aridi. Tu kena beza tuan-tuan. Tapi kita bicara tentang tauhid ni kan, ini je hukum wajib akal dengan adat. Wajib syarak pun kita tak bicara. Tapi malam ni ni panjang lebar hukum syarak ni tuan-tuan sekalian. Wallahu alam pengertian hukum akal. Ada lagi soalan ke? Nak tanya? Tak pandai mana pun nak jawab. Ada lagi? Tak ada. Wallahu alam. Kita berhenti setakat dulu, insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azima sultan, ya qadima ihsan, ya daiman ni'am, ya kasira jud, ya wasi'an ata, ya khafiya lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka ala ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fatasiru nasi alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaji ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu ma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin arasna bi ainika la tanam wa kunafna bi kanafika alladhi la yura warhamna bi qudratika alaina fala nalaka tasiqatana wa rajauna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.